Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan majlis kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, insyaAllah kita terus saja sambung. Ya, so hari ni I nak pakai pas kita dah belajar fi'il madhi, wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula, and then I dah buat untuk wa mafhum. Okey, so sekarang minggu lepas I dah buat untuk wa mafhum. So sekarang ni I nak terus yang mafhum nak, adakah semua bersetuju atau I need to repeat from beginning untuk fa'ala, fa'ala. Teruskan. Teruskan. So I tak payah ulang fa'ala, fa'ala, fa'alu. Adakah yang lain semua setuju? Setuju. Semua setuju. Maknanya fa'ala, fa'ala, fa'alu semua dah sangat familiar. Semua dah faham. Nah, betul? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, pergi terus kepada untuk perempuan hia. Bila hia kita guna untuk hia daripada fa'ala, dia akan jadi fa'ilat, fa'ilat, fa'ulat. Huruf ain senantiasa boleh berubah. Ya, berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa'ilat, ya. Fa'ilat. Okay, tengok betul-betul. Fa'i-a-u. Maksudnya huruf ain ni boleh berubah. Sama ada fa'ilat, ya, ni baris atas. Ni sukun. Ingat, ini sukun. Sukun ini, abang, ni nampak sukun tak ni? Sukun ini tanda domir bagi hia. Ya, domir bagi apa? Hia. Ya, sekarang saya ulang balik. Saya buat bawah sikit lah, tak nampak tu. Ada kacau. Ya, dah pandai sikit ni seronok. Dia on. Okey, bawa kat sini ya. Okey. Fa'ilat. Nampak ilmu macam ni pun nak kena belajar. Fa'i, fa'a, fa'u. Lam, sukun. Ini saya buat 3 baris ni, faham ke ni? Faham. Yang orang lain faham? InsyaAllah. Maksudnya boleh fa'ilat, boleh fa'alat, boleh fa'ulat. Yang lain faham tak? Faham. Ustaz, maksud di sini ada mustatik ya. Dia mesti ada tanda sukun. Ya, untuk hia mesti ada tanda sukun. Okey, sekarang tengok circle I bawa ni. Ni nampak tanda Nampak? sukun ni. Ini tanda sukun ya. Orang Melayu sebut mati. Bahasa Arab sebut sukun. Okey, sukun ini yang tersirat ialah, yang tersirat bagi sukun ini ialah domir mustatir bagi hia. Alhamdulillah. Okey, apa makna fa'ilat, fa'alat, fa'ulat? Berarti dia seorang perempuan. Ini dia. Dia Seorang perempuan. Tu dia panggil ni siapa? Lelaki ke perempuan? Dia ni seorang perempuan. Ya, dia seorang perempuan. Tuan Haji, maybe yang boleh ajak you punya doktor kalau free boleh belajar sama. Ya, boleh belajar sama. Everyone yang dekat rumah boleh invite untuk belajar sama. Kerana ini adalah wajib, bukan sunat. Tengok. Pertama kita akan jumpa wazan. Ya, saya delete dulu ya, nanti sekejap. Saya delete mana eraser. Ni, sekejap. Nak bagi nampak clear.
Ingat dah pandai. Jangan tak tahu saya dah pandai. Barakallah. Okey, sekarang nampak. Fa'ilat. Nanti fa'ilat contoh syaribat. Contoh syaribat. Amilat. Okey, boleh faham tak? Contoh kalimah daripada wazan fa'ilat. Saya ambil contoh yang lain. Wazan yang sama. Ya. Contoh yang lain tapi menggunakan wazan fa'ilat. Ya. So, bila saya nak gunakan wazan fa'ilat daripada kalimah yang berbeza. Tengok. Ya. Saya ambil kalimah syaribat. 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 Nampak guna wazan yang sama kan? Ni syaribat. Ada titik satu. Salah ni. Ini merujuk kepada fi'il madi ya? Ya betul kan kita hanya berbicara fi'il madi sekarang. Okey. Nahnu naqulu fi'lun madin faqat. Sekarang kita sedang berbicara mengenai kata kerja yang lepas sahaja. Naqulu fi'lun madin faqat. Ya, kita sedang berbicara tentang perbuatan yang telah berlaku sahaja. Okey, fa'ilat ini dia punya wazan. Wazan artinya timbangan pada baris. Timbangan pada apa? Timbangan pada baris sahaja. Okey, sekarang fa baris atas, shin baris atas. Ain baris bawah. Saya cakap bahasa Arab sikit ya, boleh ya? Ain kasrah, ra kasrah. Lam fathah, ba fathah. Ta sukun, ta sukun. Betul sama semua wazan ni? Sama. Betul tak sama baris ni? Sama. Okey, baris yang sama ini dalam bahasa Arab disebut wazan. Disebut apa? Disebut wazan. Ya, tengok saya tulis wazan. Waw, zal, nun. Ya, waznun. Apa makna waznun? Waznun berarti timbangan. Dan kita di hari akhirat kena ingat ada mizan. Apa makna mizan? Neraca timbangan. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhirat kita belajar wazan fa'ilat, maka memberatkan kita punya timbangan di hari akhirat nanti yang neracanya dinamakan mizan. Hal fahimtum al-an? Al-an, adakah awak semua faham sekarang? Faham. Alhamdulillah. Okey, ma makna syaribat? Minum. Ma makna syaribat? Ya, dia ni seorang lelaki atau seorang perempuan? Perempuan. Ya, mu'annas. Ya, mu'annas mufrad faqat. Dia seorang perempuan sahaja. Okey, apa perbuatan yang dia telah buat? Dia seorang perempuan telah melakukan. Ya. Okey, kita ambil wazan yang sama. Ya, wazan ni. Nampak ni wazan ni? Kita ambil wazan yang sama daripada wazan fa'ilat. Saya ambil kalimah yang berbeza, iaitu syaribat. Apa makna syaribat? Nampak ada sukun ini? Ada ta sukun. Ta sukun ini bermakna hiya. Ya, okey. Apa perbuatan yang dia telah lakukan? Dia seorang perempuan telah minum. Telah minum. Depan ni kalau dah pandai nanti, tambahlah. Dia seorang perempuan telah minum apa? Halib. Ya, syaribat al-haliba. Syaribat al-syai. Syaribat al-ghahwa. Syaribat al-laban. Syaribat al-mal. Ya, whatever you nak tulis, minum, tambahlah kat depan ni. Minum susu, tulis laban. Ya, minum susu manis, tulis halib. Minum teh, syai. Minum kopi, gahwa. Ya, minum apa lagi? Tulislah kat depan ni, jangan awak minum arak, sudah na'udzubillah min zalik. Ya. Yang penting minum benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, okey, selain daripada kalimah syaribat, saya juga telah mengajar pada minggu sebelumnya, tetapi agak tak berapa jelas kerana masa tu saya belum betul faham, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak Tuan Haji dan Tuan Haji kerana semalam bila dia ajar saya tu, dia mengajar dengan penuh keikhlasan, maka saya pun dapat faham dengan penuh kesempurnaan. Maka belajar petang semalam, pagi ni saya boleh gunakan. Nampak ni? Nanti kalau saya dah pandai ni, saya tukar pakai monitor pakai skrin punya dengan terus pakai tulisan Jawi cantik-cantik. So by this morning I nak pakai ni. Okay? Okay, ambil satu kalimah yang lain, ya, tapi wazan yang sama biar awak pandai semua, ya, pandai memahami Al-Quran. Saya guna kalimah amilat. Apa makna amilat? Apa makna amilat? Beramal. Beramal. Ya, berilmu. Mengetahui. So, berapa ramai yang mengetahui ni? Seorang. Orang. Lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Mana tahu perempuan? Mana tahu perempuan bukan lelaki ni? Nah, okey. Naqulu bil huruf al-akhir kalimah, naqulu ta'at ta'nis. Kita sebut ta'at ta'nis. So ta'at ta'nis yang sukun bukan yang fathah, bukan yang kasrah, bukan yang dhammah. Ini sukun bermakna ta ini merujuk kepada ya. Okey, hal fahimtum al-an? Hal fahimtum al-an? Adakah awak semua faham sekarang? Alhamdulillah. Alimat berarti dia seorang perempuan yang mengetahui. Boleh? Dia seorang perempuan yang berilmu. Okey? Jadi jangan kita terjemah satu makna. Boleh terjemah pelbagai tapi maksud yang sama. Kalau kita nak kata dia tu perempuan yang berilmu, so naqulu amilat. Ya, kalau kita nak kata dia seorang perempuan yang mengetahui, so the same thing, kita kata amilat. Okey, kalau kita nak kata dia seorang perempuan telah mengira. Ya, macam mana kita nak kata, sebab wazan kalimah tu saya dah bagi minggu lepas. Kita nak kata apa? Dia seorang perempuan telah mengira wangnya. Contoh lah. Hasibat. Saya dengar suara Halimah. Ya, pandai Halimah. Alhamdulillah Halimah. Terima kasih kerana awak telah mempunyai ilmu bahasa Arab dan sampaikan kepada keluarga. Ajar pada keluarga supaya keluarga kita pandai. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa pula ni? Apa ni? Okey. Apa pula? Dah tak mau dia. Okey. Semua. Bat. Okey. Dia seorang perempuan telah mengira. Kalau nak kata mengira wangnya, hasiban apa? Duit dekat Arab apa? Saya rasa duit semua orang pandai. Duit dekat Arab apa? Hasibat al-fulus boleh. Hasibat an-nuqud boleh. Kalau pulus tu baca amilah. Tapi orang faham kalau sebut pulus. An-nuqud pun sama. Maknanya dia telah mengira wang. Hasibat nuquha. Dia telah mengira duitnya. Hasibat puluha. Dia telah mengira duitnya. Macam itulah. Ini saya bagi contoh daripada wazan fa'ilat. Wazan fa'ilat. Nanti boleh dia tukar wazan fa'alat. Okay, saya tukar ni. Ya, saya ambil wazan yang baris atas. Ya, fa'alat. So sekarang saya guna wazan apa? Wazan fa'alat. Tadi baris bawah kan? Jadi saya tukar wazan fa'ain
lam. Fa baris atas, ain baris atas. Tadi ain dari bawah kan? Terus sekarang saya ain baris atas. Okey. Cari wazan yang berbeza, wazan yang sama, kalimah yang berbeza. Okey, siapa pandai? Siapa pandai? Semua pandai. Dah. Nanti saya padam. Okey. Saya guna kalimah yang berbeza, wazan yang sama. Ya. Khanat. Mana dakhalat? Ya, seorang perempuan telah masuk. Betul. Dia seorang perempuan telah masuk. Masuk mana ni? Masuk mana? Masuk kelas kan? Dakhalan al-fasla. Ya, dakhalan al-fasla. Okey, saya sambung ya. Jadikan ayat ya. Alif, lam, fa, sad, lam. Lam mesti baris atas. Nanti kita belajar kenapa lam mesti baris atas. Sekarang jangan tanya dulu sebab baru nak belajar fi'il. Ini maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bih kena baris atas. Dakhalat al-fasla. Jadi kalau sini tolong tengok semua ya. Ini sukun. Ini ada hamzatul wasli, ini pun sukun kan? Okey, saya buat betul-betul. Nanti kita jumpa dalam Quran banyak sangat macam ni. So, okey. Macam mana kita nak baca ni? Siapa pandai? Dakhalat al-fasla. Macam mana nak kita baca ni? Dia seorang perempuan telah masuki. Macam mana nak? Dakhalat al-fasl. Siapa boleh baca? Dalam Quran banyak sangat ni. Dakhalat al-fasl. Itu kalau kita baca sepijik-sepijik, kita baca satu kalimah. Sekarang kita nak wasal. Macam mana bila kita nak wasal? Dakhalatil. Yes, right. Okay. Untuk semua perhatian sebab ini jumpa dalam Quran terlalu banyak. Ini sukun kan? Ya. Ini hamzatul wasli, ini sukun. Jadi bila kita nak sambung, kita tak boleh baca ni, ta ni tak boleh baca kan? Akhirnya kita akan baca dakhalal fasla. Kalau dakhalal fasla, yang masuk lelaki ke perempuan? Laki. Lelaki. Tapi yang masuk tu perempuan, bukan sajad. Ini betul-betul perempuan. Okey, jadi ni sukun ni kita kena tukar, jadikan dia berbaris untuk membunyikan bunyi huruf ta. Ya, jadi nanti saya delete dulu ya. Okey, sekarang dah tak ada baris ta ni, dah tak ada sukun kan? Ya. Okey, macam mana saya nak letakkan ta ni? Saya letakkan ta ni baris di bawah. Okey. So, sekarang tak ada baris kan? So macam mana nak baca Tuan Haji? Dakhalatil. Tak ada syadah ya Ustaz ya? Ya, Syadah tak ada ya? bukan syaddah sebab fa ni. Okey, sekarang Tuan Haji saya ajar sekali nah. Fa ni bukan huruf samsiah. Fa ni bukan huruf samsiah, fa ni huruf qamariyah. So kalau huruf qamariyah, Tuan Haji tak boleh baca secara idgham samsiah. Tuan Haji kena baca izhar qamariyah. Izhar qamariyah, so lamnya mesti dijelaskan. That's why kita sebut bacaan izhar. Mana izhar? Jelas. Kita jelaskan bunyi apa? Kita jelaskan bunyi lam sukun. So sekarang bunyi tak lam tu? Bunyi. Bunyi. So that's why kita sebut lam ni. Nama lam ni dari segi hukum tajwid. Ajar bahasa Arab disebut tajwid. Tak apalah, memang tajwid dengan bahasa Arab. Jangan pisahkan aku dan dia. Kan? Tak boleh pisahkan tajwid dengan bahasa Arab. So, lam ni adalah huruf qamariyah. Lam ni huruf apa semua? Qamariyah. Huruf qamariyah, lam ni mesti jelas. Jangan dibaca sabdu. Jangan
dibaca secara musyaddadah. Tetapi kita baca secara izhar. Besar. So sekarang dah kita jelaskan lam. Bila lam tu jelas, dia datang hukum tajwid. Namanya izhar. Oleh kerana lepas lam ni huruf fa ni huruf qamariyah. Jadi kita sebut izhar qamariyah. Faham tak yang lain? Tu yang lain tak faham. Siapa tak faham cakap, saya tak faham, saya jelaskan. InsyaAllah biiznillah birahmatika ya arhamar. Siapa tak faham cakap, jangan malu. Yang malu. Ya saya. Kalau dahalatil fas, Ya. satu kalau kita tak tahu kan dahalatil fas tu lain makna ya? Macam mana kalau kita baca dah halal fals? Dahalatil sekarang kan? Kalau kita tak jelaskan tadi, yang domer dia bukan hia, tapi domer dia huwa. Tak mana kita nak tahu dia baris bawah ke atau baris atas? Oh, okey. Baik. Huruf yang ketiga. Okey, dia setiap kali fi'il madhi, ya, fi'il madhi ni nak letakkan baris, kita tengok kira balik. Ta ni huruf pertama kan? Lepas tu ini alif huruf kedua, lam huruf ketiga. Dia, kalau Tuan Haji kata tengok macam tu, jadi tengok pada lam. Lam ni sukun, jadi bukan tengok pada tu Tuan Haji. Sebab ini bukan fi'il. Al-fasla ni bukan fi'il. Al-fasla ni isim. Jadi bukan rujuk pada huruf ketiga. Kaedah ini tetap. Kaedah ni tetap bila fi'il madhi, huruf ta sukun, bila nak sambung dia hanya boleh terima satu baris. Dia punya terima satu baris saja. Apa baris yang dibenarkan? Dia hanya boleh terima baris ta baris bawah. Ta baris apa? Ta baris bawah. Ta baris bawah. Bukan suaminya ni saya Amran. Tuan Amran. Bukan tengok ketiga. Waalaikumsalam. Tafadhali ya ukhti. Tafadhali ya ukhti. Ya. Dia sampai tengok suami dah rumah, isteri datang. Pahala suami dah, okay, saya masuk hukum fiqh. Suami mengizinkan isteri datang belajar, tapi isteri dia seorang je lah. Ramai-ramai kan saya kena tangkap lah. Kena tangkap ikut SOP. So suami yang mengizinkan isteri belajar, suami pun dapat pahala. Dapat pahala. Kalau suami tak izinkan isteri dia belajar, suami kena mengajar. Kalau suami tak mengajar, itulah surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Duk ingat betul-betul para suami. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau dia tak ada mengajar, dia kena bagi isteri dia belajar. Atau kalau dia orang kaya, panggil ustaz dengan ustazah duk belajar. Datang ajar ke rumah dia. Kalau dia nak lepas, dia kena izinkan isteri dia belajar dan dia juga dapat pahala seperti mana isteri dia dapat pahala. Untung tak? Untung tak? Sebab dia bagi isteri dia belajar, dia lah sebut untung. Kalau isteri awak dengan kipas. Dengan kipas lagi satu untuk isteri Amran. Ya, tadi okey, yang bertanya tu mesti baris mana? Mesti baris bawah. Jadi kalau tadi Encik Amran kata tengok huruf ketiga, okey, what not? Tengok huruf ketiga hanya untuk fi'il. Ya, al-fasla ni fi'il ke isim? Isim. Boleh ke tengok huruf ketiga? Tak boleh. Boleh. Jadi kalau kita mula katakan tak ada kalimah dakhalat sini. Kita nak mula ni baca macam mana ni? Baik-baik. Saya sekejap ya. Katakan saya tak ada kalimah dakhalat ni, tak ada ya. Sekejap ya. Tak katakan kalimah dakhalat tu tak ada, mana eraser. Okey, tak ada kalimah dakhalat. So macam mana nak baca mula ni? Al-Fas. Tadi kata baris bawah. Nampak? Dia mula baris atas. Jadi kalimah alif hamzah wasal bagi kalimah isim. Bila kita nak mula, kita kena letakkan dia baris
Kalau Al-Faslah ni tak ingat kalimah. Hari-hari kita baca 17 kali dan lebih insya-Allah. Alhamdulillah. Cuba buka Al-Quran. Alhamdulillah tu ada tak baris? Ada. Alhamdulillah ada baris? Alhamdulillah ada baris ke tak ada? Ada. Baris mati. Mati. Tak ada. Tak ada. Kalau ada tu salah lah. Sebab kenapa? Alif hamzah wasal ni tidak boleh menerima baris. Oh, tak Cuma ada. kita letakkan baris apabila kita memulakan baca. Baca. Faham tak? Faham sungguh-sungguh ni? Jadi kalau kita nak mulakan bacaan kalimah huruf ketiga itu untuk fi'il. Ya, untuk apa? Fi'il. Contoh saya padam kalimah ni ya. Contoh saya padam kalimah ni. Ya, sebab tadi tanya. Ya, jadi saya bagi teruslah kesian. Ya, nak takut terlambat saya mati sekejap lagi nanti tak sampai ilmu tu. Jadi saya tulis terus. Okey, tengok. Saya letak kalimah. Okey, sekarang tengok. Saya tulis. Ini fi'il ya. Ini fi'il amar. Okey, sekarang tengok. Okey, tengok. Ini kira huruf berapa? Ketiga. Okay. Ini yang kira huruf ketiga. Okey, sekarang tengok. Alif huruf pertama, kaf huruf kedua, ta huruf ketiga. So macam mana kita nak baca alif hamzah wasal ni? Yang ni fi'il baru kita kira huruf ketiga. Huruf ketiga pada depan saya pun baca Oktober. Jadi tulislah kamu sekarang ilmu yang dapat pada pagi ni. Awak dah dapat pagi ni, tulis. Jangan semua tengok huruf ketiga. Isim pun tibai huruf ketiga juga. Salah. Jadi yang huruf ketiga tu khusus untuk fi'il. Fi'lun faqat. Ya. Untuk isim jangan kira huruf ketiga. Okay, alhamdulillah Allah memberi ilmu kepada kita. So insya-Allah kita tukar daripada fa'alat, kita tukar kepada kalimah yang lain. Ya, kalimah yang lain menggunakan wazan yang sama. Okey, siapa nak bagi kalimah yang berbeza wazan yang sama? Banyak sangat-sangat. Katabat. Yalah tadi dah tulis. Dah tulis itu apa pula tak mahu dia. Robat. Nanti ya. Okey. Saya ambil kalimah yang berbeza, wazan yang sama. Siapa sebut katabat tadi? Saya ikut je. Ya. Kaf, ta, ba, ta. Kaf fathah, ta fathah, ba fathah, ta sukun. Nampak? Sama kan? Fa fathah, kaf fathah, ain fathah, ta fathah, lam fathah, ba fathah, ta sukun. Saya sebut fathah tu faham ke? Faham. Baris atas. Fathah, atas. Fathah, atas. Fathah, atas. Sukun. Ya, tanda mati. So katabat. Apa maksud katabat? Mana katabat? Tulis. Setelah menulis. Siapa nulis tu? Perempuan. Dia seorang perempuan telah menulis. Tanit yang tersirat dan tersurat gambar apa ni? Gambar apa ni? Kia. Ya. Ya. Apa mana Kia? Dia seorang Perempuan telah menulis. Kataba wa katabat. Dia seorang lelaki dan dia seorang perempuan telah menulis. Menulis apa? Ad-darsa. Ad-darsa. Katabat ad-darsa. Boleh je buat ayat. Okay? Nak pandai, tulis terus. Terus tu tulis. Terus tulis. Mula. Katabat ad-darsa. Katabat ad-darsa. Mana katabat ad-darsa? Dia seorang perempuan menulis. Menulis apa? Tulis apa? Pelajaran.
Tulis Belajar. pelajaran. Okey, tengok saya tuliskan. Okey. Nah, bagi faham dan tu boleh buat ayat. Dan nanti dapat Quran tu boleh baca. Katabat. Di baris. Ya Allah, lajukan saya menulis. Katabat. Ini fi'il madhi untuk mufrad muannas. Domirnya ialah hiya. So, apa perbuatan yang dia telah buat? Ada. Okey, sin baris mana? Yang dah pandai, sin ni baris mana? Atas. Atas. Kenapa sini nak kena baris atas? Sebab perbuatan yang dia telah buat, objeknya ialah pelajaran. Okey, katabat ad-darsa bermakna dia seorang perempuan telah menulis pelajaran itu. Okey, boleh? Okey, habis. Sekarang selepas katabat, saya nak tukar terus kepada huma. Saya nak tukar apa? Huma. Okey, bila huma dekat lepas ta tambah apa? Alif. Alif. Okey, tambah saja. Katabata. Katabata. Okey, nampak? Okey, katabata. Sama kan? Tapi ta bukan sukun. Ta fathah. Ta baris atas. Lepas ta mesti bertemu dengan alif. Dia mesti balik kepada hukum tajwid. Dia balik kepada hukum apa? Tajwid. Alif ni kita sebut alif harfuman untuk tajwid. Untuk kita belajar bahasa Arab, alif ni alif musanna. Musanna di bilangan 2. Lepas huma kita tukar kepada, lepas huwa kita tukar kepada huma. Ni alif ni domir bagi apa ni? Alif ni domir bagi apa? Huma. Huma bilangan berapa? 2. Okey, 2 ni boleh sama ada ya, tapi oleh kerana ta ni untuk muannas kan. Maka kedua-dua ni huma ni kedua-duanya mesti perempuan. Okey, tolong tanda ta ni tanda alamatul muannas. Okey, tulis sendiri. Ta alamatul muannas. Apa makna alamatul? Tanda. Ya, alamatul al-muannas. Tanda bagi perempuan. Alamatul muannas. Ya, alamatul muannas. Ya, ini ta ni tanda bagi pelakunya bukan lelaki. Pelakunya lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Okey, bilangan kat mana? Bilangan pada tanda Alif. Alif ni domir yang tak nampak ialah Huma. Ya, huma bilangannya berapa orang? 2. Tulislah dekat buku tu betul-betul. 2 orang perempuan telah menulis. Kataba ad-darsa. Ya, maksudnya kedua-dua perempuan itu, mereka berdua perempuan telah menulis pelajaran itu. Kataba ad-darsa. Sama. Ad-darsanya sama. Kataba ad-darsa. Maksudnya kedua-dua perempuan itu telah menulis pelajaran itu. Okey, boleh ke? Boleh. 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 Alhamdulillah. Lagi selain daripada kalimah katabah, dakhala al-baita. Okay, sekarang saya tukar kalimah yang berbeza, wazan yang sama. Okay. Okay, tengok. Nah, saya tak penat ngajar hari ni sebab saya tak bergerak. Duduk je kat sini. Okay, tengok. Saya guna dakhalat. Nampak? Dakhalat. Lepas tu saya tulis apa? Tak lawa pun tak apa, faham ya. Nantilah ada lawa kalah tulisan profesor dulu kan. Dakhalal. Ni tulis pun tak comel. Ya. Dakhalal
Baita. Nampak? Ya, ni mesti baris atas. Ini sukun ya. Ini sukun. Ini fathah. Ini fathah. Ini pun sukun. Ya, so macam tadi juga ni nak baca macam mana? Okey, Tuan Haji. Hasmira, ni nak baca macam mana? Sambungkan baca macam mana? Dakhalil bait. Salah. Tadi macam mana baca tadi? Baris. Atas ya. Bawah. Kita ni tukar macam mana bila nak sambung? Dakhalil. Kepada baris Bawah. Okey, tukarkan ta ni baris mana? Bawah. Dakhalatil. Dah pandai dah. Okey, bila dah tak ada baris bawah, sukun ni kena hazaf. Mana hazaf? Hilangkan. Hilangkan tanda sukun ni. Okey, baik. Jadi macam ni bacanya. Dalam Quran ni lah yang paling banyak. Dakhalatil baita. Jadi yang masuk rumah tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Dia seorang perempuan telah memasuki rumah itu. Okay, insyaAllah dakhalatil jannah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Boleh ya? Okey. Buatlah kalimah wazan apa pun, ya mesti macam ni caranya. Ya, lagi saya nak buat satu yang akhir untuk wazan dakhalat ni. Ya, yang guna baris atas. Okey. Tuan Haji nanti cakap terima kasih banyak-banyak dengan anak ya. InsyaAllah. Nasarata. Kalau Nasarata tak ada. Kalau Nasarta ada. Nasarta ada, Nasarat ada. Boleh juga. Okey, tak apa. Kalau Tuan Haji nak kata Nasarata, Nasarata tadi ya? Ya. Boleh. Boleh. Tapi bukan. Okey, sekarang tengok. Tak apa, saya terus aja. Apa orang sebut saya ajar aja. Okey, tengok ya. Okey, sekarang tengok. Kalau Tuan Haji kata Nasarata. Okey, sekarang roh baris atas kan? Ya. Nampak roh baris atas. Dalam Nasara ni ada kalimah apa yang tak nampak ni? Nasara. Ada wa. Bila kita kata Nasarata berarti dia telah melihat. Dia telah melihat siapa tu? Kamu. Nampak? Kalau bagi kalau Tuan Haji kata Nasarata, sebab roh ni baris atas kan? Nampak tak? Nampak roh ni baris atas? Ya. Jadi dalam roh yang baris atas ni mesti ada domain. Domainnya siapa? Jadi dia bukan melihat. Nasara dia telah membantu. Dia telah membantu kamu. Ta ni satu kalimah ni. Asal ta ni anta. Belum belajar lagi dah ada. Tak apalah. Jadi secara tak langsung minda kita terbuka. Nasarata berarti dia seorang lelaki telah membantu kamu dan kamu ni juga seorang lelaki. Nampak tak? Tani jadi maf'ulun bih sebab fa'il ialah huwa. Action awak. Kalau kita matikan ta tu, bagi sukun atas tu. Okey, sekarang saya matikan. Saya follow je. So sekarang ni saya matikan ta. Okey, saya biarkan roh berbaris, ta saya sukunkan. Okey, tengok saya cari eraser. Sekarang ni bila saya dah matikan, saya nak letakkan ta ni sukun. Tengok baik. So fikiran 100% mesti kat sini. Jangan menerima. Hari ni puasa kan? Betul tak? Puasa. Alhamdulillah. Barakallah. Sekarang tani sukun nampak tak? Tani sukun semua tengok dekat skrin handphone. Tani sukun kan? Ya. Nampak tak tani sukun? Tak nampak kata Piramli tak lama lagi tu. Nampak tani sukun? Bila Nampak. Takut tu dia. Okey, boleh tak kita nak kata domainnya huwa dekat sini? Tak boleh. Boleh. Ya. Boleh. Tak boleh. Dia. Tak boleh. Pandai Tuan Haji. Betul, tak boleh kata domain huwa. Sebab domain huwa tak boleh ada ta. Nampak tak?
Boleh nampak semua tak? Yang lain faham ke tak faham? Tak faham cakap. Jangan diam aja. Diam aja saya bukannya kasyaf. Lagipun belajar dalam alam maya. Kan? Kalau ada ta ni bukan domer huwa. Nampak tak? Dan ta ni mesti sukun. Ta ni mesti sukun. Kalau ta ni bukan sukun, nanti makna lain lagi. Okey? Nanti makna lain. So sekarang saya deletekan huwa ni. Nampak? Saya delete. Tahu delete? Saya padamkan. Apalah lambatnya. Apalah tekian. Nantilah saya laju. Jangan terperanjat. Okay, sekarang nasarat. Nampak tu? Bila nasarat, kita pakai guna domer apa? Ya. Ya. Okey, tulis dulu. Domer ya. Okey, sekarang katakanlah saya tak nak pakai ta ni letak sukun. Tadi dah belajar nasarata domernya anta kan? Sekarang kalau saya tak nak domer ta ni baris atas, saya letak pula ta ni baris bawah. Okey. Ta ni baris mana? Baris bawah. Nasarati. Nampak? Nasarati. Sekarang ni, roh ni ada makna tak? Ada. Ini domer apa dalamnya? Huwa. Ya. Huwa. Jadi ta ni domer apa? Anti. Anti. Mana nasarati? Domer betul bang. Membantu juga, Bapak. Mana nasarati? Nasarati bermakna Dia seorang wanita. Seorang perempuan. Kamu. Anti. Ini telah menolong kamu. Kamu ni perempuan. Sebab asal T ni anti. Sekejap lagi saya tunjuk. InsyaAllah. Nampak tu? Ada sukun, Ustazah. Apa dia? Roh tu bukan ada sukun kan? Roh tu? Okey, roh tu jangan disukunkan. Jangan disukunkan. Kena. Kalau disukun jadi apa? Ya. Kalau disukunkan dia apa pula? Nantilah tuan laju tanya. Iya, kalau disukun iya. Kita buat orang lain tak faham. Ya, anti. Ya. Okey, tak apalah. Nanti Tuan Haji nangis pula. Okay. Sekarang saya padamkan ni. Roh ni baris atas nak sukunkan kan? Okay, saya jelah. Saya kan orang baik. Okey. Okey, sekarang tengok betul-betul. Tak apalah dia tanya aja-aja walaupun belum sampai. Nampak saya sukunkan roh kan? Bila roh ni dah sukun, ada tak domer huwa dalam nasor ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So sekarang ni bila roh ni dah sukun, kita pakai domer T ni. Kita pakai domer apa? T. Jadi kalau nasor T berarti kamu seorang perempuan telah menolong. Jadi sekarang pelakunya ialah T. Tadi pelakunya huwa. Okey, boleh ke? Ada faham ke tak faham? Ada faham tak ada faham? Ada. So, apa Tuan Haji tanya saya bagi semua, tapi saya harapkan Tuan Haji yang bertanya, Tuan Haji lah yang paling faham. Okey. InsyaAllah. Nampak bila saya sukunkan, dalamnya dah tak ada domer huwa. So sekarang saya pakai domer apa? T. T ni. Belum sampai Tuan Haji tanya. Tapi saya ajar terus. Jadi kalau nasor T memberi maksud kamu seorang perempuan telah menolong. Kalau nasarati, dia seorang lelaki telah menolong kamu. Nampak? Beza tak makna? Beza. Okey Tuan Haji, ada lagi nak tanya? Tak ada, dah faham betul kan? Okey, faham betul kan? Boleh. Faham tak? Halimah faham tak? Faham. Halimah dah belajar lama memang faham. Okey? Dia selalu tak ikut sian dia. Okey? Faham betul kan? Jadi Tuan Haji, kalau nasarata lain, nasarati lain, nasarti lain, nasarta lain, nasartu pun lain. Okey, sekarang saya tukar. Sebab saya takut saya tak sempat. Sebab saya pukul 10 ada kelas. Sebab tu saya kata mula sikit. Okey, saya tukar nasartu. Saya tukar nasartu.
Nampak tak ni? Saya nak letak baris. Saya nak letak baris apa? Saya nak letak baris depan pula. Ini bukan suka-suka. Saya tulis dengan ilmu. Dengan ilmu yang Allah ajar saya. Betul. Dan guru-guru itu sekarang Nasor sekarang tabaris mana? Tabaris depan. Tabaris mana? Tabaris depan. So bila tabaris depan ni adalah untuk domir ana. Jadi tabaris depan ni apa? Ana. Saya. Ana. Apa makna ana? Saya. Okay. Saya telah menolong. Betul, saya dah tolong kamu semua dah. Tolong bagi faham. Okey, nampak? Tabaris depan ni, nampak tadomah ni. Tadomah ini berarti apa pula? Ada soalan ni. Sekejap Tuan Haji. Saya lihat Ana dulu. Okey, ta ni berarti apa dia? Ana. Wa man ittaba'ani. Saya membantu. Saya Telah. telah membantu. Tuan Haji kena sebut saya telah sebab ini fi'il madhi. Saya telah membantu. Okey, sebelum saya nak mendengar soalan, jadi tolong dengar balik. Kalau nasar tu saya telah membantu. Nasarta kamu telah membantu. Nasarti kamu telah membantu. Tapi beza lelaki atau perempuan. So pada kalimat ta ni ingat betul-betul, tolong tulis dengan sebaik-baiknya. Tolong tulis betul-betul. Huruf ta ni kena ingat betul-betul. Huruf ta ni tengok kalau sukun, kalau sukun rohnya berbaris. Nasaran bermakna sukun untuk ta itu adalah hiya. Kalau nasar tu ni untuk damir ana. Kalau nasar ta itu damir anta. Orang lelaki. Kalau nasarti, kamu tu seorang perempuan. So tolong ingat apa maksud nasara, telah menolong atau telah membantu. Okey? Ingat, dia punya mufradat kena ingat makna. Nasara artinya telah membantu atau telah menolong. Kalau kalimah nasara tanpa ada kalimah apa-apa, tak ada sukun, tak ada ta semua, dalamnya domir huwa. Okey, saya nak jawab soalan Tuan Haji. Okey, apa tanya tadi? Okey, apa soalan nak tanya? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa iftitah banyak tu. At-tahiyatu. Apa makna tu? Okey. Itu segala puji, maksudnya segala puji-pujian. Segala puji-pujian. At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatul lillah. Nanti kita boleh buat satu tajuk khususnya untuk kita tadabbur doa iftitah insya-Allah. Jadi yang tu saya boleh tunjuk sekarang, tapi takut yang baru mula nak berangkat jadi keliru, betul kan? Jadi boleh saya terang untuk yang itu setelah memaham yang kalimah ini. Benar ya? Boleh. Ya tu. Okey. Saya boleh terang, tapi takut yang ini pun tak berapa nak jelas lagi. Boleh? Bukan saya tak nak ajar, yang tu boleh je insya-Allah. Tapi yang ni kena faham sungguh-sungguh, nanti letaklah apa pun Tuan Haji akan jelas. Okey, boleh ya? Boleh, tak apa. Kalau nak tanya seorang-seorang boleh, tapi jangan ramai macam ni. Nanti saya takut yang tak berapa faham, nanti jadi pening dia tinggalkan kelas. Kebanyakan macam tu. Bila dia tak faham, dia pening dia tinggalkan kelas. Jadi dia tinggalkan kelas, rugilah, saya tak rugi apa pun. Saya rugi juga, rugi menyampaikan ilmu. Okey, dah saya tadi nasarat kan? Okey, insya-Allah. Lepas ni saya clearkan ni dulu ya. Okay, sekarang saya nak masuk huma untuk mu'annas. Huma untuk mu'annas. Tambah apa di ujungnya? Alif. Kalau fa'alat jadi fa'alat. Fa'alat.
Okey, jadi fa'alata. Okey, tengok sekarang. Fa'ain lam ta apa. Okey. Fa'ain lam kunna. Okey, kunna Fa'alna. Dakhalna. ya, nun. Al, ni sukunkan dulu. Bila sukun berarti, bila saya sukunkan lam, berarti bukan domir huwa. Bukan domir huwa. So lepas huruf sukun mesti ada satu huruf lain atau dua huruf lain di sebelahnya, di sisinya. Okey. Okey. Dah seronok dah pakai ni. Malah nak pakai whiteboard manual tu. Okey, sekarang tengok. Saya letakkan ni. Okey, nampak? Fa'alna, tengok. Fa'ain lam. Fa'al. Bila lam ni sukun, berarti dia dah tak ada domir. Ya. Bila fa'al, dia tak ada domir. Ya, dia tak ada domir sebab ni dah sukun, nampak ni? Matikan. Jadi lepas sukun ni mesti ada huruf yang berbaris. Huruf yang berbaris. Tulis nun ini asalnya ialah domir. Nun yang berbaris atas ni asalnya ialah domir bagi hunna. Okey, makna hunna mereka semua perempuan. Hunna ni domir ni. Apa maksud hunna? Mereka semua perempuan. Jadi nun yang berbaris atas ni asalnya domir hunna. Kan domir ini sebagai fa'il. Okey, ni sebagai apa? Tulis. Ulat sini ya. Ni nun ni, nampak nun ni? Nun yang baris atas tu sebagai fa'il. Apa maksud fa'ilun? Pelaku atau pembuat. Ya. Pelaku, pembuat, ya, pekerja, pemboleh lah. Okey. Jadi pelakunya ialah hunna. Perbuatannya ialah fa'al. Faham tak? Perbuatannya ialah fa'al. So bila kita sebut fa'alna, berarti mereka semua perempuan telah mengerjakan, membuat, boleh. Makna yang sama. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, semua jelas. Tuan Haji Hasmiran, faham tak ni fa'alna ni? Faham, tapi yang kelirunya kenapa tidak ada alif? Kalau nahnu lain ya? Kenapa? Kalau Tuan Haji letak alif, nanti sekejap lagi saya bagi tahu. Kalau Tuan Haji letak alif dah makna lain Tuan Haji. Kejap lagi saya cakap kalau Tuan Haji letak fa'alna dah jadi makna lain. Bukan makna hunna. Okey, Tuan Haji. Okey. Kalau Tuan Haji letak fa'alna, letak alif, maknanya bukan hunna. Ya, bukan hunna. Maknanya nanti sekejap lagi saya tulis. Tulis dulu hunna ni. Okey. Ya. Kalau letak alif, pandai pula dia jawab. Itu dah jadi nahnu. Ni saja ni. Dia nak saya ke dia nak tahu. Guru tadi dah kata sekadar dia ada dua. Jangan panjangkan. Ini biduni harkat. Harkat dia sekadar satu harkat. Biduni alif, kita tak boleh panjangkan harkat tu. Jadi na ni tulis dulu. Na ni adalah domir hunna. Jadi na ni berarti mereka semua perempuan telah melakukan. Mereka semua perempuan telah mengerjakan. Mereka semua perempuan telah membuat. So the same meaning ya. Mengerjakan, membuat, melakukan, the same meaning. Maksud yang sama.
Maksudnya sama. Naji suruh tulis tak alif. Baik, saya ikut. Jangan menyesal. Benda tak sampai dia suruh tulis. Saya tulis je lah. Keliru. Apa? Nah. Fa'al. Nah. Okay, Tuan Haji. Tuan Haji minta saya alif kan? Ya, Okay, sekarang saya dah ikut. Nampak ada alif ni kan? ya. Bila na ni bukan domer una. Na ini adalah domer bagi nahnu. Nahnu. Na ni nampak na ni kan? Ya. Domernya ialah nahnu. Bukan hunna. Jadi kalau fa'alna bimakna dengan memberi maksud kami semua telah mengerjakan. Bukan mereka perempuan tadi, kami. Kami ni tak kira lah lelaki ke perempuan ke, lebih daripada kami. So ada beza tak fa'alna dengan fa'al? Ada beza tak? Ada. So that's why Quran panjang sikit kena jaga. Sebab mengubah Makna. tu. Kalau fa'alna, na ni domer apa tadi saya cakap? Hunna. Hunna. Domer hunna. Adakah sangat jelas atau separuh jelas atau saya masih lagi tak berapa nak jelas? Sangat jelas bagi saya. Sangat jelas. Boleh take over my class kalau let's say I ada kelas lain. Sesak banget orang ni. Boleh. Sufian boleh, insyaAllah. Sufian boleh. Boleh, okay. So dah dapat habis dah sampai hunna. Okay, dah habis sampai hunna dah. So saya clearkan ni sama. Saya tulis satu je dengan cepatnya. Fa'alan. Fa'ala campur dengan anta. Nun ni saya tak sukunkan sebab saya masuk macam hukum tajwid. Jadi fa'ala campur anta. Nanti fa'ala campur antuma. Fa'ala campur antum. Ya. Okay, sekarang tengok. Saya buat sekejap je. Bila fa'ala domainnya ialah huwa. So sekarang yang kita nak guna ialah domain anta. So syaratnya bila kita nak guna anta, pertama sekali lam yang berbaris atas ni kena sukunkan dia. Kena sukunkan dia. So saya sukunkan pada lam ni. So sekarang saya sukunkan lam ni. Bila sukun, lepasnya mesti ada kalimah yang lain. Mesti ada huruf yang lain. Syaratnya bila nak sambung kalimah anta ni, dia tak boleh baca fa'al anta. Ya, dia kena keluarkan dua huruf yang pertama daripada huruf kalimah anta. So, pertama ialah hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Okey, sekarang saya keluarkan hamzah. Ya, saya keluarkan hamzah dan nun. Alamak. Boleh juga. Jadi bila saya padamkan dia tinggal satu huruf saja. Iaitu huruf apa? Huruf ta. Ya, huruf ta. Ya, so saya letakkan tinggal satu huruf, dah keluarkan dua tadi kan. So step yang ketiga baru boleh sambung. Step yang ketiga buat apa? Sambungkan. Sambungkan jadi fa'al dengan Ta. Fa'al ta. Okey, jadi fa'al ta. Ta ni adalah fa'il. Fa'al ini adalah fi'il. Fa'lun. Ini kita sebut fa'ilun. Boleh? Jadi fa'al ta terdiri daripada dua kalimah yang bersambung. Ya, kelihatan macam satu kalimah, tapi orang yang ada ilmu, yang belajar, dia tahu fa'alta bukan satu kalimah. Fa'alta adalah dibina daripada fa'ala campur anta. Ya, fa'ala campur anta bila disambung menjadi satu kalimah, dan fa'ala ini adalah fi'lun, ta ni adalah fa'ilun, maka bila disambung jadilah dia fa'alta. Ya, jadilah dia apa? Fa'alta. Mana
Fa'alta berarti telah Fa'altu lah Ustazah. melakukan. Bukan Kamu fa'altu ni mesti seorang lelaki mufrad muzakkar. Boleh? Fa'altu saya telah melakukan. Kalau fa'alta kamu telah melakukan. Kalau fa'alna mereka telah melakukan, perempuan. Kalau fa'alna kami telah melakukan. So saya ajar setakat ni dahulu, insyaAllah. Nanti saya sambung lagi bismillah birmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi kalau ada masa je selalu tengok. Kalau saya ada masa yang free, saya akan masukkan ruang-ruang yang kosong saya tu untuk menambahkan lagi ilmu ini supaya lebih cepat. Ya. Ya. Jadi saya berhenti setakat ni dulu ya sebab kelas tu menanti. Ya, di sini innal insana lafi khusr illa allazina amanu